إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Siti Jumarah, Ibu Selamah, Ibu Nursida, Tun Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ajani Nurizan, masya-Allah. Okey, ibu-ibu lain, ibu-ibu dan ayah yang lain, tak apa, dah saya bagi salam dah. Kita dah start kelas. Kelas pada Kak Nurizana, insya-Allah ya. Kita sambung, ibu ayah, kita sambung surah Al-Mulk ayat yang ke-13, ibu ayah, kan betul? Ayat 13 kan? Surah Al-Mulk ayat 13 betul? Ke saya silap? Nah, betul ibu ayah. Okay, insya-Allah. Ibu ayah pastikan dah ada Quran terjemah, dah ada nota. Kemudian ibu ayah dah ada mustawa 1 dan mustawa 2 yang dah di print out, insya-Allah berwarna. Itu standby ya, standby. Ibu ayah surah Al-Mulk pagi ni ayat yang ke-7, ayat ke-13. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Alhamdulillah, ibu ayah yang dirahmati Allah, tengok dulu pada firman Allah Ta'ala, وَأَسِرُّوا. Okay. وَأَسِرُّوا ini ibu ayah ayat 13 ibu ya. Okey. Ibu Saidah bagi tahu pada mana-mana ibu ayah yang tak tahu, kita ayat surah Al-Mulk ayat 13 insya-Allah. Tengok dulu ibu ayah pada kalimah asirru. Wa itu dan, asirru itu ibu ayah. Ibu ayah, asirru tu dia fi'il madhi ke fi'il mudhari'? Agak-agak ibu ayah, asirru tu fi'il madhi ke fi'il mudhari'? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Zainab, masya-Allah. Ibu ayah, kalimah asirru tu fi'il madhi ke fi'il mudhari' tu asirru? Okey. Ibu Kalsum kata fi'il mudhari', Ibu Nursidah, Ibu Saidah fi'il madhi kan. Okey. Ada tak yang cakap dia fi'il madhi dengan mudhari'? Ada tak ibu ayah yang rasa ia bukan fi'il madhi, bukan fi'il mudhari'? Ada tak? Dia fi'il lain. Ada tak? Ibu Faridah Afandi betul. Duduk bukan, dia fi'il amar ibu sebenarnya. Dia bukan fi'il madhi, dia bukan fi'il mudhari', dia fi'il amar. Maka tadi sengaja saya tanya madhi ke mudhari', padahal dua-dua bukan jawapannya. Supaya tak apa, kalau ibu salah tak ada masalah ibu ya. Ibu akan ingat, oh salah rupanya. Tak ada masalah ibu ya. Okey ibu ya. Kita tak belajar lagi kan fi'il yang ada gandaan huruf? Huruf asal, gandaan huruf asal. Kalau setakat macam gandaan pada untuk bab taf'il, allama contohnya, allama, sabbaha, itu huruf asalnya digandakan. Ini memang huruf asalnya itu berganda. Dia 3 huruf pertama tu berganda. Contoh allama, huruf asalnya ain, lam, mim. Allama, ain, lam dengan mim. Asalnya 3 huruf. Tapi lam tu digandakan. Maksudnya asal 3 huruf tu tak ada gandaan. Masa dia bab taf'il baru digandakan lam tu. Ada juga yang daripada asalnya 3 huruf tu memang ada gandaan. Okay. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah, kalimah asirru ini dia ada fi'il madhi. Apakah fi'il madhinya? Saya bagi ibu ayah tengok ya. Fi'il madhinya begini. Okey. Fi'il madhinya asarra.
Fi'il madhinya ibu ayah asarra. Asarra. Okey ibu ayah asarra. Waalaikumsalam Ibu Maslina, masya-Allah. Fi'il madhinya ibu ayah asarra. Jadi asarra ni huruf asalnya sin dengan ro sabdu. Sin, ro begitu. Ro tu ada dua ro. Jadi sarra, betul, tambah hamzah di depan jadi asarra. Maka ini bab if'al. Bab if'al. Sekarang ni dah ada berapa huruf ibu ayah fi'il madhinya? Sekarang ni dah ada berapa huruf? Asarra tu berapa huruf? 4 huruf, betul ibu ya? 4 huruf. 4 huruf. Okey. Maka fi'il mudhari' mula baris apa? Fi'il madhinya 4 huruf, fi'il mudhari' mula baris apa ibu ayah? Depan. Maka yasirru ke yusirru fi'il mudhari'nya? Mula dengan depan yusirru, betul ibu. Okey. Jadi ibu ayah fi'il mudhari'nya yusirru. Asarra yusirru. Dan masdarnya if'al. Masdarnya mula baris bawah lah masdar kan. If'al. Maka jadi apa masdar? Masdarnya jadi isroran. Masdarnya jadi isroran. Isroran masdarnya. Ibu ayah kalau isror masdar kepada asarra. Isror masdar kepada asarra. Asarra telah menyembunyikan. Telah menyembunyikan, telah memperlahan-lahankan. Bukan perlahan perjalanan, perlahan tu dari segi suara. Ataupun yusiru fi'il mudhari'nya yusiru sedang ataupun akan memperlahankan ataupun menyembunyikan. Kalau menyembunyikan saja isror. Menyembunyikan isroran. Isror baris bawah hamzah depan tu. Isror itu masdar. Isror menyembunyikan. Ibu ayah pernah tak dengar asror? Siapa pernah dengar asror? Apa dia asror? Ya. Kalau isror masdarnya menyembunyikan. Tapi kalau asror rahsia-rahsia. Asror ini jamak. Asror ni jamak. Saya nak bagi tahu beza baris saja. Kalau isror menyembunyikan itu masdar kepada asarra. Kalau asror itu adalah jamak taksir kepada sir. Ibu ayah kita sembahyang maghrib, subuh, isyak, kita baca secara apa tu? Kita panggil solat apa tu? Solat maghrib, isyak, subuh, kita panggil solat apa tu? Solat secara jahar, betul jahar Kak Asliza ya. Jahar. Apa maksud jahar ibu ayah? Jahar baca dengan terang-terangan. Baca dengan terang-terangan. Sunat dibaca dengan terang-terangan, dengan jelas makmum dengar. Kalau sembahyang zuhur dengan asar, sembahyang apa tu? Zuhur dengan asar. Jadi kalau sembahyang subuh, maghrib, isyak, mungkin sembahyang jahri begini. Jahri. Kalau sembahyang maghrib, isyak, sembahyang sirri begini. Ya, sirri. Roh tu sabdu, sirri. Sembahyang yang sirri maksudnya yang dibaca secara pelan-pelan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Jelas ibu ayah ya. Saya ulang balik, sembahyang yang kita baca bacaan tu yang imam baca dengan kuat itu sembahyang jahri. Kalau sembahyang yang waktu siang fardu tu zuhur dengan asar yang mana imam baca dengan perlahan itu dipanggil sirri. Perlahan dengar tak dengar sangat kan, imam saja dengar kan bacaan dia sendiri. Begitu juga ibu dengar rahsia orang tak tahu, dia seorang je tahu rahsia ataupun orang-orang tertentu saja yang tahu rahsia. Jadi kalau isror menyembunyikan, kalau asror rahsia-rahsia yang tersembunyi. Nampak tak indahnya bahasa Arab? Sikitnya. Okey, itu saya buka Kemudian ibu kita dah bagi tahu dah sini. Asirru ni adalah fi'il amar. Dan ibu saya dah sebut tadi, kita daripada bab if'al. Bab if'al. Saya bagi latihan lagi untuk kita faham. Okey ibu saya bagi bab if'al contoh akrama yukrimu. Akrama yukrimu.
Maka ibu ya, bila bab if'al, special fi'il amar dia mesti dimulakan dengan hamzah bari atas. Mesti dimulakan dengan hamzah bari atas. Okey. Tulis fi'il amar ya. Yukrimu biasa fi'il amar. Fi'il amar biasa kita ambil daripada anta. Yukrimu dia memuliakan. Kalau kamu memuliakan, tukrimu. Tengok saya buat. Tukrimu. Tukrimu, kamu memuliakan. Saya ambil tukrimu ni, saya ambil fi'il akrama yukrimu ni, kemudian lepas ni saya akan ambil fi'il asirru ni. Pasal apa? Kerana saya nak bincangkan bagaimana fi'il amar dibuat daripada bab if'al. Saya dah beritahu ibu ayah sebelum ni, untuk buat fi'il amar kita ambil daripada fi'il mudhari'. Dan fi'il amar biasanya daripada orang depan kita. Kamu. Jadi kamu tu anta. Dalam kotak 14, anta pada kotak yang ke-7. Okey. Fi'il mudhari' kotak ke-7 mula dengan ta. Tukrimu, kamu memuliakan. Jadi untuk tukar makna muliakanlah olehmu, langkah pertama apa kita buat ayah? Kita buang huruf depan. Maka tinggal apa? Tinggal kaf mati, ro baris bawah, mim baris depan. Okey. Sekarang boleh baca tak ibu ayah? Sekarang boleh baca tak? Seorang je jawab. Seorang saja. Cuba jawab seorang saja. Okey, cukup Kak Azliza. Cukup Ibu Asimah, cukup. Cukup sampai Ibu Asimah saja. Tak boleh baca kan? Tak boleh baca. Jadi, tak boleh baca. Kalau bab lain, kita biasanya tambah alif. Contohnya, zahaba yazhabu, jadi izhab, kita tambah alif. Tapi Ibu ya, special untuk bab if'al, kita bukan tambah alif. Kita tambah hamzah beri atas. Ya. Okey, saya Ibu Marusah baru lagi kan? Dan ya, insya-Allah. Ahlan wa sahlan Ibu Marusah ya, masya-Allah. Ibu Mahrusah maksudnya yang bersungguh-sungguh, yang menjaga. Insya-Allah. Okey Ibu ya, saya terus kembali. Okey Ibu ya, tak boleh baca. Saya tulis balik ya. Sekejap. Okey, nampak ni tak boleh baca kan? Kalau bab if'al special untuk jadikan dia fi'il amar, mulakan hamzah pada atas. Maka sebelum kaf tu tambah hamzah. Dia jadi macam ni. Sebelum tambah hamzah, maka depan dah boleh baca ak. Yang belakang sekali tak tambah apa-apa, tak tambah alif nun, tak tambah waw nun, tak tambah ya nun. Suara hilang Ibu. Ibu boleh dengar ke? Ibu dah dengar ke suara saya? Okey, itu masalah pada Ibu Nursidah punya inilah line ya, insya-Allah. Okey. Putus-putus. Okey. Yang lain semua jelas ya, insya-Allah. Mana tadi Ibu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa tadi saya cakap tadi? Okey. Akrim. Saya terus akrim. Tengok pada sini asirru. Ibu nanti lepas ni kalau katakan suara saya tak jelas, ibu jangan komen dulu. Tengok ramai tak yang komen. Kalau tiba-tiba ramai yang komen baru maksudnya ramai yang tak jelas. Contohnya kalau ibu seorang saja, ibu tunggu dulu dalam 1 minit 2 minit. Kalau masih tak dengar, baru komen. Ibu ya, insya-Allah. Nanti saya tengah cakap, nanti saya dia jadi lupa. Okey. Jadi ibu tadi asirru tu fi'il amar ya. Tadi fi'il mudhari'nya saya bagi yusirru, fi'il mudhari'nya yusirru. Yusirru dia menyembunyikan. Kalau kamu menyembunyikan, tusirru. Tusirru, kamu menyembunyikan. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah, macam tadi saya kata, langkah dia apa? Langkah dia kita buang huruf ta tu dan gantikan dengan hamzah bari atas. Untuk bab if'al sahaja. Okey. Jadi apa sekarang? Ibu tulis barisnya asirru. Dia jadi asirru begini.
Okey. Cuba tengok, jadi asirru. Asirru ni untuk mufrad. Kalau kamu seorang, sembunyikan oleh kamu seorang, asirru. Ataupun boleh baca asrir pun boleh. Tapi itu kemudian kita tak belajar lagi. Cuma ibu, yang untuk ramai tadi tusirru, kamu seorang menyembunyikan. Kalau kamu ramai yang menyembunyikan, tusirruna begini. Ibu boleh tengok ya. Tusirruna. Tusirruna begitu. Langkahnya macam mana tadi saya buat? Okey. Huruf depan tukar pada baris atas. Kemudian kekalkan yang belakang macam biasa tadi. Jadi apa sekarang? Asirruna. Depan dah boleh sebut dah. Asirru. Belakang tu na. Dan belakang bila ada tambah dua huruf, tambah alif nun ataupun tambah waw nun ataupun tambah ya nun, maka dibuang nunnya. Dibuang nunnya. Ketika fi'il amar dibuang nunnya. Maka jadi apa ibu ayah sekarang? Jadilah dia asirru. Oleh kerana yang belakang tu tambah waw nun, untuk special waw nun saja, alif nun ada, waw nun ada, ya nun pun ada. Tapi untuk waw nun sahaja, bila dibuang nun, gantikan dengan alif. Maka jadilah asirru. Sama tak dengan dalam Quran ibu ayah? Asirru begitu ejaannya? Sama tak? Begitulah ejaannya ibu ayah ya. Jadi asirru, apa terjemah asirru ibu ayah? Asirru maksudnya sembunyikanlah olehmu. Saya ulang balik kalimah asirru ni bagaimana. Ibu-ibu dengar betul ya. Fi'il madhinya asarra. Mudhari'nya yusirru. Fi'il amar kita ambil daripada fi'il mudhari'. Maka daripada yusirru itu, apa terjemah yusirru? Dia seorang lelaki sedang ataupun akan menyembunyikan. Untuk tukar pada makna kamu, yusirru jadi apa? Jadi tusirru. Tusirru, kamu seorang lelaki menyembunyikan. Sekarang daripada makna ayat penyata, kamu menyembunyikan, itu ayat penyata. Kalau sembunyikan olehmu, baru ayat perintah. Baru kata perintah. Maka ibu ayah macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak buat? Okey. Caranya, tusirru tadi, tusirru. Tusirru untuk seorang. Kalau ramai, tusirruna. Terus ambil. Tusirruna, kamu semua menyembunyikan. Itu penyata. Nak tukar kepada sembunyikanlah oleh kamu semua. Maka huruf ta dibuang huruf ta. Dibuang huruf ta, jadi apa? Macam saya bagi dalam contoh tadi. Jadilah dia, dibuang huruf ta diganti dengan alif baris atas. Hamzah baris atas. Asirruna jadi. Buang huruf ta ganti dengan alif baris atas, jadi asirruna. Depan dah boleh baca, hamzah tu baris atas, boleh baca, belakang pula. Belakang ditambah dengan waw nun. Bila tambah dengan waw nun, maka nun tu dibuang. Dan digantikan dengan alif. Jadi asirru. Okay, habis. Ibu ayah, apa terjemah asirru baru masuk pada tafsir? Tadi tu kita ambil ulangan bahasa Arab. Baru masuk pada tafsir, harfiah. Asirru, apa tu maksudnya ibu ayah? Sembunyikanlah. Apa tu, berahsiakanlah. Antara terjemah yang saya nampak, boleh terjemah sembunyikanlah, boleh terjemah rahsiakanlah. Tapi mesti adakan kerana ini fi'il amar. Bila dia fi'il amar, dalam terjemahan mesti datangkan satu bentuk terjemahan yang ada makna perintah, makna amar. Sekarang ni saya minta ibu ayah tolong tulis terjemah ibu ayah asirru apa dia? Quran terjemah ibu ayah. Kalimah asirru saja. Nampak ibu Asimah? Rahsiakanlah, rahsiakanlah. Kan tu memberi makna amar. Kalian rahsiakanlah dan rahsiakanlah apa tadi. Jadi macam saya kata tadi lah. Kalau kita sembahyang sirri, tak terjemah sembahyang rahsia, sembahyang senyap-senyap, sembahyang perlahan-lahan, menyembunyikan bacaan tu, tak baca kuat. Tapi kalau makna lain, sir juga memberi makna rahsia. Bukan makna sembunyi tapi makna rahsia. Jadi tengok pada konteks. Dalam konteks ayat ini boya, konteks ayat ini terjemah asirru bukan terjemah sembunyikanlah. Sembunyikanlah boleh, tapi lagi cantik terjemah rahsiakanlah. Pasal tak ada pun terjemah sembunyikanlah kan. Sembunyikan nanti orang nampak sembunyi ni macam ada benda yang disorokkan. Kita lebih ambil terjemah rahsiakanlah, itu lebih cantik lah, rahsiakanlah. Tanya ibu ayah semua, Masya Allah. Okey, sebelum kita masuk perbahasan seterusnya, kalimah asirru tadi ibu ayah boleh faham tak? Asirru tadi boleh faham tak? Dia fi'il amar, fi'il madhinya asarra. Okey, boleh faham insya-Allah ya?
Alhamdulillah ibu. Okey. Ibu ayah, kita kena baca hari-hari baca surah Al-Mulk ni. Dan kalau boleh kita baca dalam keadaan kita faham. Itu lebih baik insya-Allah ya. Qaulakum, ibu ayah terjemah qaulakum. Apa dia makna qaulakum? Qaula kata-kata, perkataan ya. Wa asirru dan sembunyikanlah, rahsiakanlah qaulakum kata-kata kamu. Ni apa kata-kata apa ni ibu ayah ni? Kata-kata apa ni? Okey. Kita tengok dulu ibu ayah. Kita tengok asbabun nuzul ya, asbabun nuzul ataupun sebab turunnya ayat 13 ni. Kenapa turun ayat 13 ni? Tadi kita dah nampak sikit kan? Asirru qaulakum tu. Tapi tengok apakah sebab turunnya ayat 13 ni. Kita kena faham sebab turunnya ayat. Qala Ibnu Abbas nuzilan fi al-musyrikin kanu yanaluna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa khabbarahu Jibril alaihi salam bima qalu fihi wa nalu minhu. فيقول بعضهم لبعض أسروا قولكم لئلا يسمع إله محمد. Okey ibu ayah. Orang-orang kafir Quraisy ni mereka selalu bersembunyi-sembunyi, selalu berahsia sama mereka di belakang Nabi. Mereka jumpa sama-sama mereka dan berbuat perbincangan rahsia untuk membuat apa-apa benda buruk pada Nabi SAW. Buat benda buruk, buat rancangan buruk, buat konspirasi jahat pada Nabi SAW. Mereka fikir, mereka bila cakap sembunyi-sembunyi itu, tak ada yang dengar. Hatta Allah Ta'ala pun tak dengar. Maka dia orang kata apa? Kita ni bincang dengan bincang kuat-kuat. Nanti Tuhan Muhammad dengar. Maka turunlah ayat ni. Wa asirru, sembunyikanlah oleh kamu semua wahai kafir Quraisy. Jadi siapa perintah sembunyikanlah tu pada siapa ibu ya? Pada kafir Quraisy yang merancang benda-benda jahat pada Nabi SAW. Sembunyikanlah, rahsiakanlah qaulakum, kata-kata kamu. Jelas ibu ya? Qaulakum maknanya kata-kata kamu, perkataan-perkataan kamu. Ataupun ijharu bih tu. Tadi kan kita kata semayang yang kita baca dengan kuat, semayang jahri kan? Dia daripada jahara. Jahara mudhari'nya yajharu. Yajharu masdarnya jahran begini. Ibu tulis ya, jahara. Jahara fi'il madhinya ni sulasi mujarrad. Fi'il madhi 3 huruf ya, sulasi mujarrad. Fi'il mudhari'nya atau wazan yaf'alu. Jahara yajharu. Fa'ala yaf'alu. Ibu ayah ingat selama-lamanya sampai bila-bila sulasi mujarrad, bila sebut nama bab untuk sulasi mujarrad, dia mesti sebut madhi dan mudhari'nya sekali. Ada 6 sahaja bab untuk sulasi mujarrad, dan ke-6 bab ini kita kena sebut madhi dan mudhari'nya sekali. Apa 6 bab tu? Saya ulang balik. Fa'ala ada 3. Fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala saja ada 3. Fa'ila ada 2. Fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'ilu. Fa'ula ada 1. Fa'ula yaf'ulu. Ustaz, boleh tak tolong ulang Ustaz? Ibu, saya tak ulang. Ibu nak belajar, kena ikuti pengajian Shoraf Al-Miftahi peringkat pertama yang yurannya RM100. Ibu-ibu akan dapat semua audio pengajian bab-bab yang saya terangkan dalam peringkat pertama tu. Macam tu. Dan pesan saya pada semua ibu-ibu, ayah-ayah yang ikuti pengajian, sebaik saja saya bagi audio syarah dalam grup-grup yang berbayar tu, ibu ayah walaupun tak dapat nak dengar dengan teliti, tak dapat nak dengar dengan menyalin terus, ibu ayah kena pastikan semua audio tu boleh play, boleh dengar. Jangan biarkan saya bagi, buat tak tahu saja, boleh dengar ke tak boleh dengar, buat tak tahu. Kemudian, ni ramai ibu ya, berlaku, ramai dah 10 orang lebih ni. Nanti bila terlepas, bila ibu dah lama, 2 minggu baru nak dengar, tiba-tiba dah tak boleh nak dengar audio tu. Lepas tu ibu pun minta pada saya, minta maaf, bukan saya tak nak tolong. Bukan saya marah pun tidak. Saya bukan tak nak tolong pun tidak. Tapi memang saya ni, ibu tengok kadang-kadang ada hari
yang saya tak dapat nak buat kuliah pasal saya memang kepenatan sangat. Memang saya penat sangat. Ataupun saya ada urusan ataupun saya kena berehat masa tu. Jadi memang saya untuk bagi balik audio syarah yang ibu tertinggal, saya tak dapat nak bagi komitmen. Jadi ibu-ibu ayah yang kena komitmen, ibu-ibu dah bayar RM100 untuk kuliah tu, dapat terus pastikan boleh dengar. Walaupun untuk dengar dengan teliti menyalin tu kemudian. Balik kat sini. Jahara yajharu fa'ala yaf'alu. Okey, habis. Apa maksud jahara yajharu? Maksudnya jelas, terang. Bukan terang-terang macam terang cahaya tu. Terang bercahaya tu lain. Ini terang jelas. Kalau suara, apa khabar semua? Nampak itu tak jelas. Apa khabar semua? Itu jelas. Itu jahar kuat. Allahu Akbar ya. Jadi awi jaharu ni ibu ayah tengok, awi jaharu itu fi'il amar. Tengok. Saya buat ya tadi jaharu ya jaharu kan? Saya ulang balik ibu. Ibu ulang jawapan ibu ya. Fi'il amar dibuat daripada fi'il madhi ke fi'il mudhari'. Asal fi'il amar tu dibuat daripada fi'il madhi ke mudhari'. Mudhari' ibu ya, mudhari'. Ingat ibu ya. Kalau kita kata fi'il amar, perintah mestilah benda yang belum buat. Benda yang belum lagi dikerjakan. Pekerjaan yang belum ataupun perbuatan yang belum dibuat. Kalau dah buat, dia dah jadi past tense, dah jadi fi'il madhi. Tekan orang dah duduk, orang tu dah duduk dah, kita kata. Duduklah Ahmad. Padahal Ahmad dah duduk. Pening pada Ahmad. Dia dah duduk. Kita perintahkan dia, Ahmad duduklah. Peninglah dia. Kan? Jadi perbuatan tu fi'il amar mesti dibuat kepada benda ataupun perbuatan yang belum dibuat. Maka fi'il mudhari' adalah untuk memberi makna sekarang ataupun akan datang. Maka diambil daripada fi'il mudhari'. Tadi saya bagi jahara yajharu. Bila saya bagi pada untuk ibu ayah, dia mesti kotak pertama. Untuk dia seorang lelaki. Jahara telah jelas oleh dia seorang lelaki. Yajharu telah jelas oleh dia seorang yang sedang jelas. Sedang ataupun akan jelas. Ya. Tapi kalau kamu jelas mula dengan ta. Tajharu kamu jelas. Tajharu kamu jelas. Tajharu. Kalau kamu berdua jelas, tambah alif nun di belakang. Tajharani. Ini untuk fi'il mudhari' ya. Tajharani. Ya. Ini tajharani, kamu berdua jelas. Tapi kalau kamu semua jelas, tajharuna, kamu semua jelas. Ibu ayah, ini ibu ayah tak payah reply dengan saya kata. Kalau tajharuna, kamu semua jelas. Kamu semua menjelaskan. Contohnya dalam konteks kita ni, kamu semua menjelaskan suara. Itu penyata. Kamu semua menjelaskan suara. Itu penyata. Tapi kalau jelaskanlah suara kamu. Jelaskanlah suara kamu semua. Itu perintah, amar. Maka kita nak tukar daripada tajharuna yang terjemahnya kamu menjelaskan suara kepada jelaskanlah suara kamu semua, fi'il amar. Caranya macam mana ibu ayah? Macam tadi langkahnya kita buang dulu huruf yang depan sekali. Maka apa yang jadi? Okey. Kita dah buang ta tadi kan? Dah buang ta, dia jadi jim baris mati. Ijharuna, tak boleh nak baca. Jim mati. Tadi tajharuna. Dibuang ta, tak boleh nak baca. Maka bila tak boleh nak baca ibu, sekarang ni apa kita buat? Macam tadi bab if'al, bab if'al sahaja, pegang ya. Bab if'al sahaja dimulakan fi'il amarnya dengan hamzah pada atas. Tapi ini bukan bab if'al, ini bab sulasi mujarrad. Ini bab fa'ala yaf'alu. Sulasi mujarrad ibu ayah. Maka bila depan tu dah buang huruf depan, tak boleh nak baca, apa kita kena buat sekarang ni? Apa kita kena buat? Tambah apa di depan? Soalan saya ibu ayah, tambah apa di depan? Boleh komen. Ibu Nusiah bukan Hamzah. Kalau Hamzah saja, okey. Ibu Wasimah pun tulis alif saja. Alif saja. Belum lagi wasal-wasal tu kemudian alif saja. Selama saya terangkan kepada ibu saya tak sebut buat alif wasal. Alif saja ibu ya. Okey.
Tapi tak apa, percubaan Ibu Asimah bagus, Ibu Rosia pun bagus. Tapi Ibu pegang yang saya kata alif saja. Maka bila tambah alif, dia jadi macam mana? Tengok saya tulis. Ibu Rosiati, jangan sebut baris. Baris pun jangan sebut. Ikut saya punya step. Ibu Rosiati jangan bagi baris atas, jangan bagi. Saya minta jawapan alif saja. Dan tadi bila saya dah kata betul, Ibu jangan bagi jawapan lain. Ikut jawapan yang saya kata betul. Itu caranya. Ibu Rosiati dan semua ibu-ibu lain fokus ya. Bila saya dah kata jawapan tu betul, alif saja, Ibu jangan tukar baris atas ke apa. Ni saya bukan marah ya, saya tak marah. Cuma saya nak betulkan. Bila Ibu tersasar, saya cepat-cepat saya betulkan balik. Boleh ibu semua boleh terima insya-Allah ya. Ibu tersasar saja, saya kena betulkan balik track tu. Jawapannya alif saja Ibu ya. Okey. Ustaz ni tegas lah. Bukan tegas Ibu. Bukan apa. Saya nak bantu Ibu semua. Kita tengok saya buat ya. Okey, bagi saya tulis dulu. Ini lambat sikit lah. Okey. Ibu yang tengok. Ini jadi sekarang ni. Dah tambah alif kan? Tambah alif jadi tetap tak boleh baca lagi. Belum boleh baca. Kenapa? Kita kena bagi baris dulu pada alif. Bagi baris dulu pada alif Ibu ayah. Sekarang ni untuk fi'il amar, tengok huruf ketiga. Ibu ayah, apa huruf ketiga sekarang? Jangan jawab, biar saya jawab. Ibu fikir dalam hati saja. Huruf ketiga adalah huruf ha simpul. Alif pertama, jim kedua, ha simpul ketiga. Sekarang ni huruf ketiga baris. Okey. Ibu ayah, kaedahnya kalau huruf ketiga baris atas atau bawah. Saya ulang. Kalau huruf ketiga baris atas atau bawah, maka alif yang depan tu bagi baris bawah pada dia. Saya ulang. Ibu dengar betul-betul. Kalau huruf ketiga dalam konteks contoh ini huruf ha pedas, ha simpul. Kalau huruf ketiga baris atas atau bawah, maka alif di depan bagi baris bawah. Kalau huruf ketiga baris depan, maka alif baris depan. Jelas ya? Saya ulang, kalau baris depan, alif baris depan. Tapi kalau baris atas atau bawah, alif baris bawah. Sekarang ni huruf ketiga baris apa Ibu ayah? Baris atas. Ibu Rosnah tu kenapa Ibu Rosnah? Apa tu? Okey. Apa tadi? Huruf ketiga ha baris atas, maka alif diberi baris bawah Ibu ayah. Okey, cukup ya. Okey Ibu ayah, sekarang dah boleh baca kan? Ijharuna. Depan dah boleh baca. Dan kita baca hamzah alif baris bawah. Ijharuna. Tengok pula belakang. Belakang ada tambah dua huruf iaitu waw nun. Macam saya kata tadi, kalau tambah dua huruf iaitu sama ada alif nun ataupun waw nun ataupun ya nun, maka dalam fi'il amar ini kita kena buang nun tu semua. Kalau tambah dua huruf di belakang. Cuma special case untuk yang tambah waw nun, kita buang nun tapi gantikan dengan alif di belakang. Jadi buahnya jadi apa sekarang? Dia akan jadi ijharu begini. Akan jadi begitu, ijharu. Cuma ni buahnya sekarang ni barulah kita sebut. Bila dalam dah jadi macam ni baru kita sebut. Apa nama alif tu sekarang ni? Kita panggil dia hamzah wasal. Baru kita panggil dia hamzah wasal. Kenapa hamzah wasal? Kerana hamzah wasal ni bila belakangnya ada yang berbaris, maka tadi kita baca ijharu kan? Bila ada sebelumnya ada baris, contoh tadi ada au. Okey. Macam ni. Ibu ayah, au. Au tu mati ke hidup? Au, mati ke hidup? Au tu mati. Ibu ayah tengok saya tulis. Au tu mati. Au mati. Kemudian, okey. Okey, Ibu Azah tertekan ni, tak apa. Okey, mana tadi? Okey, saya ambil sampai ha saja Au ijha. Au ijha. Mana saya nak baca? Au ijha ke awijha? Jadi Ibu ayah, tadi baris bawah ada pada alif tu kan? Au ijharu kan? Mana saya nak baca? Au ijharu bih ke awijharu bih? Mana mudah baca? Yang mudah baca yang kedua.
Ustaz, macam mana waw boleh baris bawah? Okey, saya lupa nak beritahu. Ibu, bila bertemu dua tanda mati pada dua kalimah berasingan, dua tanda mati pada hujung kalimah pertama dan awal kalimah kedua. Hujung kalimah pertama, kalimah aw. Waw tu mati. Awal kalimah kedua, alif tu tak kira lah, alif tak kira. Jim tu mati. Okey, bertemu dua tanda mati ni ibu ya, maka biasanya huruf pertama ditukar baris bawah, diberikan baris bawah. Diberikan baris bawah. Au jadi awij begitu. Au jadi awij. Jelas ibu ayah semua? Au, waw tu mati jadi wi. Awij haru. Okey. Jadi ijharu terjemahnya mesti terjemah fi'il amar juga. Jelaskanlah ataupun jelaskanlah ya, jelaskanlah. Jelaskanlah. Apa terjemah ibu ya? Awij haru sama kan? Jelaskanlah. Perkataan kamu. Wa asirru, dan sembunyikanlah oleh kamu semua wahai kafir Quraisy. Apa yang kamu sembunyikan? Qaulakum, kata-kata kamu. Kata-kata kamu yang merancang perbuatan jahat pada Nabi SAW. Kamu sembunyikan kata-kata kamu, berbincangan sesama kamu dengan tersembunyi. Awijharu, ataupun ijharu, kamu zahirkanlah, kamu terangkanlah, cakaplah jelas-jelas, bincanglah dengan terbuka perancangan jahat kamu untuk Nabi Muhammad SAW. Bihi, dengannya. Apa dengannya? Dengannya, nya apa? Nya itu perancangan jahat kamu, perancangan jahat kamu ataupun kata-kata jahat kamu itu. Jelas ibu ya? Bihi maksudnya bihi bi qaulikum tadi, dengan kata-kata kamu tadi. Saya ulang balik. Asirru, jelaskanlah kata-kata kamu, ataupun asirru, rahsiakanlah kata-kata kamu, ataupun awajharu bih, jelaskanlah kata-kata kamu. Jelas ibu ya? Okay. Innahu, sesungguhnya dia, inna, sesungguhnya hu, dia siapa? Allah Ta'ala. Alimun bidhatis sudur. Apa dia alim? Ibu ayah. Beza di antara alim. Satu alim, satu lagi alim. Beza. Kena tahu beza dia. Alim dengan alim. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau alim itu isim apa namanya ibu? Fa'il. Isim apa? Isim fa'il. Alim, orang yang berilmu. Bila cakap pasal orang berilmu ni ibu, ada satu lagu yang saya cuba ibu dengar sikit, ada punya tu lirik dia. Saya ni kalau saya mengajar ke sekolah ke apa ke, memang saya suka petik nasyid-nasyid yang ada kaitan. Boleh ibu ya? Bukan apa, menghayati lirik. Ya. Orang yang berilmu martabatnya tinggi, satu darjat ditingkatkan dengan ilmu. Tidur orang yang berilmu adalah lebih baik dari salat sunat orang yang tidak berilmu. Ibu ya, orang berilmu, tidur dia pun lebih baik daripada ibadah orang tidak berilmu. Pasal apa? Orang tidak berilmu bila dia ibadah dengan salah, fardu ainnya sebagainya salah. Orang yang tidur tadi, orang alim, dia tidur, tapi tidur itu tidur dengan adabnya dan sebagainya lah. Kalau dia bangun saja, dia akan membetulkan orang jahil yang beramal tadi. Itu yang ditakuti oleh syaitan. Balik kat sini. Alim, orang berilmu. Alim tu isim fa'il. Tapi kalau Allah Ta'ala, alim. Apa dia maksud alim? Alim ini buaya kita panggil sifat musyabbahah. Maksudnya, sifat yang sentiasa melekat pada sesuatu. Allah Ta'ala ni sentiasa bersifat dengan ilmu. Allah sentiasa bersifat dengan mengetahui. Maka Allah Ta'ala itu dia bukan alim, dia alim. Kalau alim, dia berilmu, setelah dia belajar, baru dia jadi dapat ilmu tu. Tapi kalau alim, Allah Ta'ala, dia sentiasa bersifat dengan maha mengetahui, tak pernah sekali pun bersifat dengan sifat jahil. Itulah dia alim. Jadi ibu ayah, siapa baru tahu beza di antara alim dengan alim? Siapa yang baru tahu, komen baru tahu. Siapa yang ulang kaji, komen ulang kaji.
Saya nak buat pancian. Okey, kebanyakan ibu-ibu baru tahu ya. Kebanyakan Ibu Latifah pernah dengar, masya-Allah, terbaik ibu. Ibu masih nak ulang kaji. Okey, bagus. Yang lain ibu-ibu lain semua baru tahu ya, tak apa. Okey, jadi ibu-ibu yang baru tahu, ibu pegang betul-betul. Ibu nampak bezanya. Beza di antara alim dengan alim. Macam tu. Macam tu ya. Alhamdulillah ibu ya. Jadi alim maha mengetahui. Sesungguhnya dia, yakni Allah, maha mengetahui bizatis sudur. Bizatis sudur, bi dengan zatis sudur, segala apa yang. Zati ni apa yang, ya. Apa yang berada dalam zati ni, apa yang ada di dalam as-sudur. Apa dia sudur? Dada. Dada maksudnya hatilah. Okey, macam kita kata sakitnya hati saya. Contoh ibu ayah ya. Contoh kan. Dia kata sakitnya hati saya sakit. Dia pegang, bila pegang hati, dia pegang belah bahagian dada dia kan. Ni dada kan. Tak ada. Sakitnya hati, sakit hati, terkejut, sakit hati mak. Contoh kan. Jadi ibu ayah, ada ke kita tak nampak pun hati kita kat dalam, tapi kita pegang bahagian dada? Ada ke sakit? Sakit itulah hati aku. Kan? Sakitnya hati aku. Gitu. Ya. Itu ke ibu? Bila kita kata hati, kita akan pegang pada belah dada. Kerana hati yang daging tu pun kat belah dada. Kan? Tapi bukan hati tu. Hati yang maknawi ni, hati yang batin ni, hati yang tak nampak ni, hati, mata hati ni, kan. Tapi itu maksud sudur tu sodar tu dada. Tapi di sini zatus sudur, apa yang dalam dada, maksud dalam hati. Itu saya nak berkata tadi tu. Okey. Bizatus sudur, apa yang tersembunyi dalam hati. Maksudnya hatta ibu ayah, hatta benda tu kita tak cakap pun, terlintas dalam hati saja. Terlintas saja, tak cakap pun, Allah Ta'ala maha mengetahui. Ya. Contoh apa ibu ayah? Contoh kita nampak, contoh ibu ayah ya, kita nampak orang-orang, kita nampak ahli maksiat. Kita nampak seorang ahli maksiat. Kita nampak saja ahli maksiat, kita pun terus terdetik dalam hati, ahli neraka dah ni. Ahli neraka, betul kan? Ibu ayah, padahal ada peluang tak dia taubat pada Allah, dia belum mati lagi tu. Dia belum mati lagi. Tapi kita dah cop dah. Ahli neraka, betul. Tak cakap pun. Hatinya melintas. Hati tu dah berdosa. Lintasan tu lintasan yang dosa ibu ayah. Allah Ta'ala maha mengetahui. Ada orang, ibu ayah, ya, Nabi beritahu, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu bi'amali ahli nar fayadkhuluha. Ada di antara kamu yang beramal sepertinya amalan ahli syurga. Dekat dunia ni, zahir dia macam ahli syurga dah. Kita nampak dia macam ahli syurga, Masya Allah. Ya. Ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'. Hingga jaraknya dengan syurga tu sehasta je lagi nak masuk. Kalau nak kata dia dengan syurga tu, lagi sehasta je nak masuk syurga. Dia masih hidup lagi kat dunia. Tapi dengan amal dia, dengan kesolehan dia, dia seolah-olah dengan syurga tu sehasta je lagi nak masuk. Faisbiqu alaihil kitab, tetapi telah didahului dengan ketetapan Allah. Sebelum dia mati, tiba-tiba Allah pensukan hati dia dan dia buat amalan ahli neraka, dia mati time tu. Maka masuklah dia dalam neraka Allah Ta'ala. Ada juga Nabi beritahu, ada antara kamu yang beramal seperti amalan ahli neraka, hingga jaraknya dengan neraka tu sehasta je lagi. Tiba-tiba telah menjadi ketetapan Allah Ta'ala, sebelum dia mati dia buat amalan ahli syurga, dia taubat dan dia buat amalan ahli syurga, maka dia mati dalam keadaan begitu, masuk syurga Allah Ta'ala. Kan, bukankah kisah orang dah bunuh 99 orang, akhirnya bunuh 100 orang, akhirnya Allah masukkan dia dalam syurga Allah Ta'ala walaupun tak pernah buat amal baik pun. Hanya dia pergi, hati dia nak pergi menuju ke tempat yang baik untuk jadi baik. Niat dia nak jadi baik, Allah terima. Boleh buat ya? Jadi Allah Ta'ala maha mengetahui segala niat kita. Apa niat kita? Apa niat kita? Maaf ibu ayah ya, saya pernah kena. Ada yang belajar ni tujuannya apa? Untuk menguji. Nak menguji ustaz ni macam mana? Ustaz ni pandai tak mengajar? Ustaz ni sama tak macam ustaz yang aku tu? Ustaz ni macam-macam lah.
ibu ayah bila ibu belajar sekarang ni, niat ibu untuk membanding-bandingkan, maka ibu akan dapat perbandingan tapi tak dapat manfaat ilmu. Dan alhamdulillah setakat ni yang belajar dengan saya kebanyakannya perbandingannya lebihkan saya lah daripada ustaz-ustaz yang mengajar bahasa Arab lain. Ada juga yang condemn tak faham apa, tak apalah, itu tak kisah, Allah Ta'ala bagi faham. Cuma ibu ayah adabnya, kalau contoh ibu belajar dengan saya faham, belajar dengan ustaz lain tak faham, jangan sesekali nampak negatif pada ustaz tu. Anggap Allah Ta'ala tak bagi ibu faham melalui ustaz tu. Ustaz tu dah ajar sungguh-sungguh dah, ajar baik-baik, ajar dengan betul sungguh-sungguh, caranya dah betul, ibu yang tak faham. Alhamdulillah dengan saya ibu faham. Itu bukan saya yang bagi faham, Allah Ta'ala bagi faham. Jadi ibu kalau terdetik niat ibu untuk membanding-bandingkan dengan mana-mana ustaz, ataupun contoh saya buat kuliah free, percuma, mahar saya cari tajaan, ibu bandingkan, oh ni ustaz ni buat percuma je, ustaz-ustaz lain buat sekali bayar mahar. Tak ibu kena fikir ustaz-ustaz lain tu ada tanggungjawab dia, ada pekerja. Saya tak ada pekerja, saya seorang, saya lah kerani, saya lah semua. Kan? Pasal tu saya terpaksa cari tajaan juga tu untuk tanggung sebagai ini pekerjaan saya. Tapi jangan ibu banding-bandingkan. Allah Ta'ala tahu niat kita. Kalau niat kita betul-betul niat ibu betul-betul nak belajar bahasa Arab, apa niat ibu? Ibu belajar bahasa Arab nak faham Quran. Walaupun lambat Allah akan bagi faham. Tapi kalau ibu belajar, niat kita belajar, kita nak ada tambah ilmu, akhirnya kita tunjuk pada orang ilmu kita, tak dapat apa. Ilmu tu akan jadi sia-sia. Sekadar dapat tambah ilmu, tapi makin jauh daripada Allah. Man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'dan. Barang siapa yang bertambah ilmu tapi tak bertambah petunjuk daripada Allah, hakikatnya yang bertambah hanyalah bertambah jauh saja daripada Allah. Barang siapa yang bertambah ilmu tapi tak bertambah petunjuk daripada Allah, hakikatnya yang bertambah adalah bertambah jauh daripada Allah. Saya minta lindung diri saya dan ibu-ibu semua, insya-Allah. Okey. Hari ni kita sempat satu ayat saja, tapi tak apa, tak ada masalah satu ayat pun. Ibu-ibu ayah, walaupun satu ayat saja pada hari ni, ibu ayah dapat faedah tak? Dapat faedah tak untuk hari ni? Ulang balik. Asirru tadi. Okey, ibu. Asirru tadi fi'il apa? Kita ulang balik. Asirru fi'il apa? Fi'il amar. Fi'il amar, betul. Okey. Bab apa yang fi'il amarnya mesti dimulakan hamzah? Bab apa yang fi'il amar mesti dimulakan dengan hamzah? Apa nama bab tu? Betul Ibu Hashimah, bab if'al, betul. Masya-Allah, tabarakallah. Okey. Terbaik, masya-Allah. Ibu ayah, apa dia terjemah israr? Apa terjemah israr? Tadi saya sebut, apa dia israr? Masdar pada asrar. Israr apa terjemahnya? Israr. Siapa salin? Tulis balik. Apa terjemah israr tadi saya beritahu? Israr menyembunyikan. Menyembunyikan ibu ya. Kalau asrar, apa terjemah asrar? Kalau asrar terjemahnya apa? Asrar. Bukan perlahan ibu. Ibu tukar. Siapa tulis perlahan tadi? Ibu Hashimah silap. Bukan perlahan ibu ya. Asrar, rahsia-rahsia. Macam Ibu Latifah. Bukan rahsia saja ibu. Rahsia sirrun rahsia. Ini jamak. Asrar jamaknya. Rahsia-rahsia. Qaulakum, kata-kata mereka, kata-kata kamu semua. Apa kata-kata tu ibu? Kata-kata yang macam mana ni ibu? Qaulakum, kata-kata yang macam mana ni? Kita tahu qaul tu maksudnya perkataan ataupun kata-kata, tapi apa maksudnya kata-kata ni? Siapa nak tulis ibu? Saya tunggu. Jelas, bukan jelas ibu. Ibu Rosnah, bukan jelas. Jelas tu lain. Ni, qaulakum tu terjemahnya kata-kata. Tapi apa kata-kata yang dimasukkan? Sembunyikanlah kata-kata kamu. Kata-kata apa yang dimasukkan tu ibu? Kata-kata orang Quraisy. Okey, kata-kata orang Quraisy. Kamu tu orang Quraisy. Tapi apa yang orang Quraisy kata ibu? Perancangan jahat, betul Ibu Hashimah. Kata-kata yang mereka bincang sama sendiri dengan perancangan jahat tu. Perancangan jahat untuk melawan Nabi SAW, untuk memerangi Nabi SAW. Jadi wa asirru qaulakum, sembunyikan, rahsiakan oleh kamu semua akan kata-kata kamu semua orang Quraisy. Kata-kata itu maksudnya perancangan jahat kamu semua, perbincangan jahat kamu semua, ataupun ijharu. Kalau saya
jarakkan au ijharu. Tapi kalau kita sambung awi jaharu, ataupun daripada jahara yajharu, jahran jelas, terang. Maka kalau fi'il amarnya ijhar, seorang ijhar. Jelaskan oleh kamu jelaskan kata kamu seorang ijhar. Jelaskan kata kamu semua ramai ijharu. Ada waw itu memberi makna ramai. Bihi bi dengan hinya. Dengannya apa? Dengan kata-kata tadi. Sembunyikan kata-kata kamu ataupun jelaskanlah dengan kata-kata tadi. Jelaskanlah kata-kata tadi, perancangan jahat tadi. Maksudnya baik kamu sembunyikan, baik kamu bincang jelas-jelas terang-terang. Innahu Allah Ta'ala tak kata huwa alimun, Allah kata innahu. Innahu tu inna digabungkan dengan huwa. Kalau huwa saja dia maha mengetahui. Kalau Allah sebut dia maha mengetahui pun dah faham dah. Tapi Allah Ta'ala telah menguatkan ayat dengan inna. Sesungguhnya dia, yakni Allah, alimun. Ibu ayah, kalau dia hanya tahu saja, tapi dia bukan maha mengetahui, apa dia? Dalam bahasa Arab, dia orang yang tahu. Tapi dia bukan maha mengetahui. Apa dalam bahasa Arab kita panggil? Alim. Ibu Maimunah nak cantik, tulis dalam Arab. Alim itu lebih jelas. Alim. Pasal kalau ibu tulis alim begini, ejaan alim pun macam tu ejaan dia. Alim pun begitu ejaan dia. Jadi nampak jelas tulis Arab. Alim. Isim fa'il. Okey. Kalau maha mengetahui, alim. Bizati, bi dengan zati apa yang. Zati apa yang ada. Zati apa yang ada. As-sudur dalam dada. Dalam dada maksudnya dalam hati. Saya baca sikit dia punya tafsiran ni, boleh ada masa lagi 3 minit. Saya baca tafsiran dia ya. Ini tafsiran dia. Okey, saya akan bacakan dan ibu-ibu dengar insya-Allah. Tafsiran dia ai sawa'un akhafitum kalamakum, sama ada kamu menyembunyikan, sawa'un khafitum kalamakum, kamu menyembunyikan kata-kata kamu, au jahartum bihi, kamu kata dengan terang-terangan, fallahu alimun bih, Allah Ta'ala maha mengetahui. Ya'lamu bima yakhtaru fil qulub, Allah Ta'ala tahu apa yang terlintas dalam hati, wa ma tukinnuhu dhamair, dan apa yang tersembunyi dalam dada, apa yang tersirat dalam hati. La yakhfa alaihi minhu khafiyah, tak ada sesiapa pun yang boleh menyembunyikan daripada Allah Ta'ala. Tak ada seorang pun yang boleh sembunyikan daripada Allah. Di dunia ni Bu Ayah, apa sahaja kesalahan yang dituduh, kadang-kadang kita tak, walaupun orang tu tak buat ataupun orang tu memang tak buat tapi dituduh, suatu dunia kata dia salah, tapi kalau dia tak salah akan Allah Ta'ala buktikan, Allah Ta'ala akan tunjukkan dia tak salah di akhirat nanti. Jadi orang beriman, kalau dia tak bersalah, dia dituduh bersalah, Ibu Ayah yang dirahmati Allah, di dunia ujian, akhirat dia akan lepas. Di dunia orang aniaya dia, akhirat akan dapat. Di dunia senang nak lepas kan. Ibu Ayah, wal muradu anna qawlakum wa amalakum ala ayyi sabilin wujida. Maknanya kata-kata kamu, amalan kamu, mahma apa sekalipun, apa saja cara sekalipun, terang-terangan ke amalan tu, kata-kata tu, sembunyi ke kata-kata dan amalan itu, pasti akan diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wajada fallahu alimun bih, Allah Taala maha mengetahui. Fahzaru minal ma'asi sirran kama tahtarizuna anha jahran. Okay. Fahzaru minal ma'asi sirran, berhati-hatilah kamu daripada dosa-dosa yang dibuat secara sembunyi, kama tahtarizuna anhuma jahran, sebagaimana kamu sembunyikan, kamu jaga sungguh-sungguh supaya dosa itu tak dibuat secara terang-terangan. Terang-terangan kita tak nak buat pasal nanti orang nampak, kita buat sembunyi-sembunyi. Takut pada Allah Ta'ala, baik secara terang-terangan, baik secara sembunyi-sembunyi. Waqaddima asirru ala jahri. Kenapa Allah sebut sir dulu baru jahri? Kenapa asirru dulu baru haru? Dan Ibu ya. Okey, Ibu Nusidah tertekan kot saya balik gantikan Ibu ya. Okey. Kenapa didahulukan sir baru jahar? Kenapa? Li'annahu muqaddamun alaihi 'adatan. Kerana biasanya kalau nak buat benda jahat ni dimula dengan benda yang sembunyi dulu.
Mula buat sembunyi-sembunyi dulu, lama-lama baru berani dibuat secara terang-terangan. Okey. Sekian itulah ibu ayah untuk pagi ni, insya-Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk ibu ayah semua. Minta maaf segala salah silap saya, insya-Allah. Afwan ibu. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak ibu-ibu semua. Ibu sama terima kasih ya, insyaallah. Ramai ibu, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.